Okey, baik. InsyaAllah kita akan mula daripada muka surat ni lah, 17. Ataupun muka surat XV11, X10, V5, 17. 17 Roman ya. Perbincangannya masih lagi pada intipati metodologi iaitu oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar dalam Qisasul Ghaib fi Sahih al-Hadith An-Nabawi. Ketika dia mengarang kitab ini dalam bahasa Arab, boleh tengok rakaman kita yang sebelum ini, saya dah tunjuk kitab bahasa Arab dia. Beliau sebelumnya terlebih dahulu menulis kitab yang lebih bertajuk Kisah Sahih Qasasun Nabawi, tentang hadis-hadis sahih berkaitan dengan kisah-kisah para nabi. Jadi dalam muqaddimah Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadith An-Nabawi, iaitu kisah-kisah gaib daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah telah membincangkan hal-hal ini yang saya pecahkan secara poin untuk memudahkan perbincangan dan kefahaman lah. Dan kita dah bincang sampai poin yang paling tidak sampai ke poin ini ya. Ada penulis dan pengkaji yang pandai. Ini kritikan lah Syekh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar terhadap mereka yang menjadikan kisah Nabi dan Rasul ataupun kisah yang berasaskan wahyu sama ada daripada Quran dan hadis, tapi mereka telah memanipulasikan, mereka telah tokok tambah dan seumpamanya. Kebetulan siapa baca saya punya Facebook ya, saya ada share polemik pada tahun 2013. Saya share balik. Sekejap saya buka. Assalamualaikum, minta maaf. Duk klik-klik tadi terkelik apa nama? Terkelik tutup dah pula. Minta maaf. Okey, saya nak masukkan tadi adalah kalau siapa ingat pada tahun 2013 ya, sekarang ni 2023. Pada tahun 2013, 10 tahun yang lalu lah, saya pada masa itu baru bekerja dengan PTS, sudah menulis beberapa buah karya. Dan saya antara yang menulis juga genre novel sejarah Islam. Ketika itu saya baru sambung master di Jabatan Sejarah Tamadun Islam, APIM, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dan guru dan sahabat saya, Ustaz Azizah Abdul Jamil Abu Saif, telah sedang sambung master di Jabatan Tamadun Islam dan Pengajian Arab di UKM. Jadi di UKM pada masa itu mereka dapat satu grant untuk buat kajian tentang fenomena penulisan novel sejarah Islam yang banyak ditulis oleh Abdul Latif Talib ataupun Pak Latif. Saya nak tanya siapa yang pernah baca novel-novel hasil karya Pak Latif Talib? Pak Latif. Boleh siapa respon? Ada tak siapa-siapa? Kawan-kawan? Ada tak? Kalau tak nak bersuara, boleh tulis dalam kita punya chatbot ni. Ya? Ada tak siapa? Saya pernah baca. Tak ada. Adli kata tak. Fahim pernah ke?
Saya pernah. Ustaz Bashir pernah? Siapa lagi pernah? Okey, dalam chatbot ni saya share saya punya status ya. Nanti boleh, panjang sangat pula. Tak apa, saya bagi link lah, link. Nanti boleh tengok di sana. Bacalah untuk nak faham. Kerana ia sangat berkaitan dengan apa yang sedang kita bincang, dan juga ia membawa saya kepada tulis tesis PhD saya berkaitan tajuk yang lebih kurang sama. Okey, Zul Izzi kata buku Imam Pak Mazhab. Pak Latif Talib ni adalah seorang novelis di Malaysia ni yang agak, dia tak terkenal sangat tapi dia banyak terima anugerah, dan sebahagian novel dia pernah dipilih untuk menjadi teks Komsas. Kalau zaman dulu sastrawan ni penulis novel, kalau karya mereka jadi teks Komsas, kaya raya lah. Memang durian runtuh royalty tu boleh jadi ratus-ratus ribu. Okay. Dan dia pernah menang sayembara apa semua dan seumpamanya lah. Perang-perang yang benar betul itu semua. Baik. Latar belakangnya adalah ketika saya masuk ke PTS, Pak Latif telah berkarya dengan karya novel yang banyak ketika itu ya. Novel pasal Umar, pasal pasal Muhammad Al-Fatih, pasal Salahuddin Al-Ayubi, tentang Tariq bin Ziyad, tentang Ali bin Abi Talib, ramailah sahabat-sahabat Rasulullah tu. Dan kemuncaknya pada tahun 2013 iaitu novel Hijrah. Dan ada juga semacam sahabat kita sebut ni Perang-Perang yang Benar, dan ada juga buku Imam Pak Mazhab dan seumpamanya. Tapi nak katanya hampir seluruh tokoh Islam yang hebat yang ada nama, dia telah tulis novel tentang mereka. Jadi ini menimbulkan fenomenanya adalah novel-novel ini sangat laku dan sangat tinggi jualannya. Kami tahu sebab Pak Latif antara penerima royalti tertinggi lah di PTS ketika itu. Yang pada tahun 2010 saya masuk ke PTS jadi editor juga pada masa itu, editor buku agama. Jadi pada peringkat awal kita boleh menerima, macam saya pada peringkat awal bila kita masuk apa semua tu, kita macam okeylah benda baru yang kita belum faham secara elok, kita boleh terima dengan menganggap ia satu pendekatan yang alternatif untuk masyarakat awam yang baru nak membaca supaya lebih minat pada sejarah. Dan betul, tingginya kadar jualan novel-novel tersebut, novel-novel sejarah Islam ni, membuktikan bahawa penerimaan masyarakat terhadap sejarah yang dinovelkan itu begitu jadilah formula tersebut jadi. Dan di barat benda tu dah lama buat. Dan Pak Latif menerima royalti tertinggi lah, ratus ribu setahun. Pernah mencapai hampir, saya ingat 500,000 satu masa. Bermaksud jualan novel dia sangat-sangat laku dan masyarakat Melayu yang dianggap kurang membaca sebenarnya membaca. Membeli novel-novel tersebut dan baca. Dan yang lebih mengharukan adalah yang baca tu kadang-kadang anak-anak sekolah. Mula terdedah dengan siapakah Salahuddin Al-Ayubi, Muhammad Al-Fatih apa semua seawal usia mereka sekolah rendah. Buat koleksi buku Pak Latif. Jadi itu saya nak tanya, benda baik ke benda tak baik? Pada hakikatnya dari satu perspektif dakwah, ia benda baik. Tersebar dengan luas, ramai membaca dan terdedah dengan tokoh-tokoh sejarah. Mula masyarakat kita secara umum kenal siapa Muhammad Al-Fatih. Padahal saya ingat saya sepanjang saya sekolah rendah, sekolah agama menengah pun saya tak pernah ingat saya didedahkan dengan cerita tentang Konstantinopel, pembuka Konstantinopel iaitu Muhammad Al-Fatih. Melainkan sebab Ustaz Rizal dan juga novel Pak Latif. Itu dah lewat lah maksudnya ya. Tapi generasi baru yang sekolah agama apa semua ni biasanya dah terdedah awal siapakah itu Muhammad Al-Fatih. Bahkan ramai nama anak pun ada Al-Fatih dan seumpamanya. Which is bagus lah. Dari sudut dakwah, saya ingat memang bagus. Dari sudut budaya membaca, terbukti buku-buku bahasa Melayu diterima baik, bahkan laku dijual. Dan dari sudut bisnes, PTS sangatlah ialah make money lah daripada walaupun tak banyak, dan penulis sendiri mendapat
pulangan royalti yang sangat tinggi ya, ratus ribu. Pernah saya ingat, saya rasa dan saya yakin pernah mencapai 1 tahun itu sehingga setengah juta, 500,000 lebih ya. Kalau tak sampai pun hampir. Begitu ya. Tetapi lama kelamaan bila saya pun masa tu masih belajar dan mula terdedah dengan pengajian Maulana Asri yang mengkritik tentang riwayat-riwayat sirah yang diseleweng dan seumpamanya, kemudian membaca karya buku Dr. Saibul Somahah, Mufti Perleh pada masa itu ya, Pertelingkahan Sahabat tu, mula kita perasan ada isu di sebalik baiknya ramai orang baca sejarah, di sebalik banyak baiknya dari sudut bisnes, tapi secara tak langsung sebahagian besar daripada novel-novel tersebut, khususnya yang melibatkan Rasulullah, yang melibatkan sahabat-sahabat, telah langgar disiplin ilmu riwayah dan dirayah. Saya sendiri pun lambat sedar sikit. Kemudian dah, saya sendiri tulis 3 novel, Rabi'atul Adawiyah, Fatimah dengan Aminah. Menggunakan teknik yang diajarkan, maka kita telah punggah fakta-fakta sejarah dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk kreatif lah. Dari satu perspektif penulisan sastra, ia benda yang biasa dilakukan. Tapi disebabkan sekarang kita berinteraksi dengan siapa dia? Rasulullah, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, yang semuanya hidup mereka itu ada kesan kepada syariat kita. Menjadi hujah. Amalan mereka, pandangan mereka, keputusan mereka menjadi sandaran dalam kita beragama syariat. Kemudian bila saya terdedah dengan lebih banyak tentang kepentingan ilmu riwayah, dirayah, periwayatan hadis, sirah dan seumpamanya, saya mula risaulah. Dan ketika itu tahun 2013 kemuncaknya sekumpulan pengkaji daripada UKM mula dapat geran akademik khas ya untuk mengkaji novel-novel Pak Latif, novel-novel sejarah Islam, termasuk novel saya sekali. Dan mereka mengkaji dan mereka mendapati banyaklah penyelewengan fakta yang berlaku. Cuma saya secara peribadi saya pecahkan. Yang paling kritikal adalah novel-novel berkaitan dengan sirah Rasulullah dan sirah para sahabat. Adapun novel berkaitan dengan tokoh-tokoh yang datang kemudian, Salahuddin Al-Ayubi ke Muhammad Al-Fatih yang kemudian okey sikit, tapi tu pun bermasalah bila mana terlalu sangat langgar fakta-fakta sejarah yang dan memasukkan fakta-fakta yang hearsay, itu pun jadi masalah sebenarnya ya, tidak berdisiplin lah. Tapi masih lagi okey kerana ia tidak melibatkan syarak. Tapi bila melibatkan Sayyidina Ali, melibatkan Umar, melibatkan Uthman bin Affan, Al-Asharatul Mubashirin bil Jannah, melibatkan peristiwa hijrah, dia dah jadi lain tuan. Dia sedang mencipta sirah ataupun mencipta dialog-dialog, yakni hadis-hadis palsu bahkan sebenarnya. Jadi dapatan daripada tim kajian itu, antara yang terlibat adalah Ustaz Aziza Abdul Jamil lah, yang dia telah tulis secara panjang lebar dalam blog dia. Ada 14 ni, saya bagi link di boleh tengok situ dan boleh telusuri dia punya tulisan semua. Saya nasihatkan supaya baca semua. Dan kemudian hal itulah yang menyebabkan saya kemudian mula tengok kepada hikayat-hikayat Melayu tradisional yang sebenarnya melakukan perkara yang samalah dengan apa yang Pak Latif buat, iaitu menghikayatkan kisah-kisah Al-Quran dan hadis. Dia tidak sampaikan kisah Nabi dan Rasul, iaitu kisah daripada Quran dan hadis berdasarkan sebagaimana Quran dan hadis riwayatkan, tetapi dia telah tambah perkara-perkara yang selain daripada itu. Bahkan riwayat Israiliyat masuk, riwayat reka sendiri pun masuk, apa semua begini. Maka jadi dari sudut sastra memang nampak kreatif, memang nampak luar biasa, memang nampak excellence, apa semua begini. Tapi dari sudut kita kata ya naratif baru, saya nak sebut tadi, bawa naratif baru, mencipta cerita, naratif ni cerita lah, mereka cerita baru dah. Mungkin fakta yang betul 10%, tapi 90% lagi sebenarnya tambahan daripada imajinasi, kreativiti pengarang. Jadi itu yang kita kritik. Saya sendiri pun bila buat PhD, teks yang saya guna tu surah Al-Anbiya,
33 kisah Nabi dan Rasul, kita ambil sebahagian untuk ulas hal-hal yang demikian, sebagaimana Ustaz Riza dan pasukan UKM telah mengkritik dan mengulas novel-novel Pak Latif. Dan akhirnya PTS beberapa tahun sudah tarik handbrake dan tidak lagi menerbitkan novel-novel Pak Latif, dan beliau telah terbit sendiri. Beliau masih lagi konsisten lah menulis dan menerbit, sebab beliau baguslah, beliau rajin sangat menulis. Kalau nak baca buku beliau tentang tentang Mak Kilau, boleh baca lah tuan-tuan, walaupun adalah perkara-perkara yang berkaitan pelik-pelik yang dia masukkan tu tak boleh kita terima juga. Tapi still okey. Sebab tokoh itu tidak melibatkan figura-figura yang ada kesan kepada syariat kita, agama kita. Masih okey lagi. Pada saya boleh baca lah. Tapi baca pun dengan cautious. Dengan kata, dengan cautious ataupun dengan kita kata dengan kesedaran bahawa ini perlu dibaca dengan, ini adalah sebuah novel. Novel. Bukannya satu buku sejarah. Tidak. Ini sebuah novel. Jadi masalah kita ni sebahagiannya telah menjadikan novel itu sebagai kitab sirah. Seolah-olah kitab sirah. Tu ya. Kalau ada buku sejarah Pak Latif kena buang, tak payah buang. Baca dah seumpamanya. Cuma siapa yang dah banyak baca apa semua, memang kena upgrade, baca lagi yang lebih, buku sirah yang pure sirah. Antaranya tokoh yang banyak tulis hal-hal sirah ni, kalau dulu tu Ibnu Kathir apa semualah, bila hidayah besar sangat. Tapi kemudian ada tokoh-tokoh macam Syekh Dr. Ahmad As-Sallabi. Banyak karya. Terjemahan Indonesia pun sudah banyak. Paling tidak ya, beralih daripada novel, kita pergi kepada buku sirah, pure sirah. Pure sirah. Sebagai contoh, sebahagian terjemahan daripada Bidayah wan Nihayah. Bidayah wan Nihayah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ataupun kalau model lagi, ada Syekh Dr. Ahmad As-Sallabi. Tu banyak dia punya karya-karya sirah. Pun masih lagi kategori bukan pure sirah. Tapi okey sebab dia telah termasuk dalam kategori buku sirah. Jadi pada saya, siapa yang dah biasa baca novel apa semua tu, dia kena letak dalam kepala itu adalah novel. Itu bukan buku sirah, itu novel. Novel ni apa dia? Novel ni fiction lah. Fiction. Fiction ni apa dia? Reka, apa nama dia panggil, cereka. Cereka ni apa dia? Cerita rekaan. Maka sejarah-sejarah yang telah dihikayatkan, fakta-fakta sejarah, tokoh-tokoh sejarah yang telah cerekakan, dibuat cerita rekaan bersama dengan dia. Maka tak bolehlah kita, tapi agama kita ajar cerita-cerita yang melibatkan Quran, melibatkan riwayat hadis, melibatkan tokoh-tokoh awal Islam. Maka mereka ini, pandangan mereka, kisah mereka ada kesan kepada syariat kita. Berapa ramai orang percaya Rabi'atul Adawiyah ni boleh solat di atas udara. Saya tulis pasal tu, saya tahulah sedikit. Dan rujukan kita rujukan sekunder, bukan rujukan muktabar ataupun rujukan primer masa-masa tu ya. Kita manipulate rujukan sekunder yang orang lain dah tulis berdasarkan sumber entah apa, kita novelkan balik. Jadi banyaklah dia punya kesalahan metodologi dalam penulisan dan seumpamanya itu ya. Makanya berapa ramai orang yang percaya, contohnya Rabi'atul Adawiyah ni dikatakan hidup sezaman dengan Hasan al-Basri, Al-Imam Hasan al-Basri sekitar 100 Hijrah tu, dan kemudian Hasan Basri ini telah melalui pelbagai peristiwa spiritual dengan Rabi'atul Adawiyah. Kalau dengar cerita-cerita orang yang minat, ustaz-ustaz yang minat cerita pasal wali-wali ni, memang berair mulut lah kita ya. Memang dahsyat betul lah cerita dia tu. Antara cerita yang saya masih ingat, sebab saya tulis lah. Apa dia? Satu hari Rabi'atul Adawiyah ni, Imam Hasan al-Basri ni nak sangat beristrikan Rabi'atul Adawiyah. Maka dia mari jumpa, dia mari meminang lah Rabi'atul Adawiyah ni. Rabi'atul Adawiyah kata, aku sudah punya cinta Allah, apa lagi gunanya cinta manusia. Lebih kurang begitulah, dahsyat lah. Bahkan satu masa tu Imam Hasan Basri mari jumpa Rabi'atul Adawiyah, dia pun ajak solat bersama-sama. Marilah kita solat bersama. Rabi'atul Adawiyah kata tak boleh, kita ni bukan mahram ke suami isteri ke apa semua, mana boleh. Maka Rabi'atul Adawiyah pun ambil sejadah, lempar di atas udara.
mereka pun solat di atas udara. Saya kata, saya kata, berat lagu ni nak. Masalahnya bila lempar ke atas udara tu nak naik tu dengan apa? Naik dengan tangga. Jadi cerita-cerita lagu ni terlalu banyak dalam cerita-cerita riwayat-riwayat Islam, termasuk sebahagiannya oleh ulama-ulama. Contohnya adalah kitab Hilyatul Awliya. Terlalu banyaklah kisah-kisah yang luar biasa begini yang kemudian ulama-ulama datang, ulama-ulama sirah, ulama-ulama hadis datang kritik dan membetulkan. Tokoh tu betul ada, tapi cerita yang disampaikan sebahagiannya perlu dikritik balik. Bila dilihat ternyata tarikh wafat, tarikh mati Imam Hasanul Basri, Rabi'atul Adawiyah ada sungguh. Rabi'ah tu 4, anak keempat daripada keluarga Adawiyah. Al-Adawi, daripada keturunan Adawi. Jadi Rabi'atul Adawiyah boleh pada orang Melayu, anak sulung perempuan nama Rabi'atul Adawiyah. Tak kena lah. Sepatutnya bukan Rabi'ah, Al-Awwal, Alawiyah, Adawiyah. Tapi dia letak Rabi'atul Adawiyah sebab Rabi'ah tu 4. Nah. Jadinya apa yang berlaku, Imam Hasan al-Basri, kalau cek balik tarikh lahir dan tarikh mati dia, dengan tarikh lahir Rabi'atul Adawiyah, ternyata ketika Imam Hasan al-Basri sudah meninggal, lahir, maksudnya ketika Rabi'atul Adawiyah, ketika Imam Hasan al-Basri meninggal, Rabi'atul Adawiyah tu baru umur 3-4 tahun baru, lebih kurang begitu. Kena cek balik dia punya tarikh. Ini sahabat saya Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor ada buat analisis tersebut ya. Tengok tarikh lahir Rabi'atul Adawiyah dengan tarikh mati dia, tengok tarikh lahir Imam Hasan Basri dengan, jadi bila tengok tu baru rupa-rupanya ketika Imam Hasan Basri meninggal, Rabi'atul Adawiyah baru dilahirkan 2-3 tahun baru. Jadi masa bila dialog-dialog yang berjumpa nak kahwin apa semua betul begini ni? Tu cerita dia. Sebab tu ulama-ulama hadis kalau perasan, mereka sangat tekankan tentang tarikh, gelaran, laqab, siapa orang ni sebenar nama. Tu ilmu rijalul hadis tu. Dia panggil ilmu rijalul hadis, ilmu riwayah. Kemudian direndahkan lagi iaitu ilmu rijalul hadis, kemudian ilmu jarrah wa ta'dil untuk melihat, mengkritik perawi-perawi dan seumpamanya. Jadi benda ni tak ada dalam periwayatan-periwayatan cerita sufi. Cerita-cerita tasawuf sufi ni dia tak endahkan sangat isu-isu riwayat ni. Dia asalkan cerita tu nampak okey, nisbah pada Syekh Qadir Jilani, nisbah pada ini okey belaka. Sebab itulah di sini siapa yang terdedah dengan wacana yang Maulana Muhammad Asri Yusof bawa 30 tahun dulu, saya pun lewat dah, baru sedar dalam 10 tahun lepas baru. Jadi kita akan sedar, banyaklah benda-benda yang perlu diperbetulkan. Dan inilah yang menjadi intipati kepada buku yang sedang kita baca ini, iaitu bila melibatkan kisah agama, kisah-kisah yang nak nisbah pada agama, kenapa tidak hanya kita berpada-pada dengan apa yang ada daripada qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Itu maksud dia. Baik, kita balik pada teks kita. Ada soalan ke setakat ni? Ada soalan? Ustaz. Ya. Rabi'atul Adawiyah tu kira salaf ke? Tak, Rabi'atul Adawiyah ada sungguh dalam salaf. Masuk tuan, zaman dia tu zaman salaf. Zaman salafus salih ke 300 tahun sebelah. Kalau kita terima ta'rif salafus salih tu adalah 300 tahun, abad 3 abad pertama, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, maka beliau termasuklah pada zaman salaf. Kalau kita terima ta'rif salaf tiga generasi itu hanya sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dia tak termasuklah, dia selepas tu lagi. Dan cerita pasal Rabi'atul Adawiyah ni memang tak banyak, cuma memang ada. Memang sahih orangnya ada, cuma cerita banyak-banyak sangat tu. Ada juga buku Rabi'atul Maisrulin, ya betul. Ya betul, sebab saya tulis, saya pun itulah menyumbang jugalah sikit sebanyak tu. Jadinya kalau nak tahu pasal Rabi'atul Adawiyah yang paling kita kata terbaik lah dalam Syiar A'lamin Nubala ada disebutkan sedikit sahaja. Kemudian adalah pengkaji-pengkaji sufi daripada barat, orientalis, wanita apa, saya ada buku dia. Kaji juga, tapi mereka terlalu fokus kepada isu-isu mistik, pembawaan mistik yang dibawa oleh Rabi'atul Adawiyah. Ada soal kita tak setujulah.
bila difokus kepada hal-hal yang tersebut ya. Sebab bagi saya macam semalam kita sebut, Islam bukan agama mistik. Islam agama wahyu. Kita bukan umat ilmu laduni, kita umat ilmu wahyu. Ilmu wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Itu satu benda yang perlu kita jelas di situ ya. Baik, kita balik pada teks kita ni. Di sinilah Syekh kita ni telah sambung poin seterusnya. Ada penulis dan pengkaji yang pandai memanipulasi maklumat-maklumat yang ada dan menghasilkan khayalan ilmiah. Sedangkan ia tidak ilmiah melainkan hanya khayalan palsu. Ia bukan sebuah hakikat. Manusia berteori itu dan ini, memasukkan falsafah itu dan ini. Sebagaimana Hikayat 1001 Malam. Hikayat 1001 Malam ni zaman Baghdad, zaman Baitul Hikmah, zaman Harun Ar-Rashid yang kononnya merupakan penafsiran kepada alam metafizik, alam gaib lah. Jadi Harun Ar-Rashid ni digambarkan apa dia? Seorang khalifah. Berdasarkan teks ni, Hikayat 1001 Malam ni, Harun Ar-Rashid dan khalifah-khalifah Islam zaman tu, zaman Abbasiyah tu, apa dia? Malam-malam suka berfoya-foya, duk tengok tarian gelik, dengar cerita-cerita lipo lara. Tu. Sedangkan dalam masa yang sama, sejarah murni menyebutkan zaman Harun Ar-Rashid ataupun zaman mereka lah kemuncak kegemilangan keilmuan terjemahan yang kita tak setuju dia terjemah karya-karya Sokrates, Plato, Aristotle, satu hal. Tapi dari sudut secara umum, ketamadunan Islam, zaman emas Islam bermula pada zaman itu. Betapa kuasa politik menguasai Rom, Farsi apa semua, sampai ke Santak, sampai ke Cina pada masa itu apa semua. Bagaimana ramainya saintis-saintis muncul, penterjemahan-terjemahan, berjuta-juta kitab dah ada dalam Baitul Hikmah apa semua tu. Ini luar biasa. Baghdad ketika itu pusat tamadun dunia, yang kota yang paling hebat dan paling besar di dunia ketika itu. Nah, tiba-tiba khalifahnya suka mabuk, suka main perempuan, duk gelek-gelek, suka duk dengar menyanyi apa semua. Jadi secara logiknya kontradik. Kalau seorang raja yang begitu sekali tenggelam dalam maksiat, lekeh, duk minat benda mengaruh apa semua gitu begini, macam mana dia ada wawasan untuk nak jaga satu empire yang besar ni? Pada saya kontradik di situ. Jadi di sinilah banyak juga cerita-cerita khalifah-khalifah kita ni yang soleh lah, yang jahat ramai, yang jahat yang zalim pun ramai. Tapi yang baik-baik pun kenalah tunjuk dan tonjolkan. Itu kena adil lah. Nah, begitu keadaannya. Jadi banyaklah tafsiran ataupun maklumat-maklumat yang sampai itu perlu disemak semula ada seumpama untuk kita lebih adil dan seumpamanya lah. Baik. Khalifah Harun Ar-Rashid ni macam-macam cerita lah yang kita dengar lah. Yang kita dengar tu Allah macam-macam. Minat itulah. Sedangkan dalam riwayat-riwayat lain, kalau tengok Syiar Alamin Nubala tu, antara ulama, antara khalifah yang suka panggil ulama mari bagi nasihat dan menangis bila mendengarkan ucapan-ucapan ayat Al-Quran tentang kematian, tentang azab, menangis-nangis dia. Kesolehan, sisi soleh. Nah, jadi benda-benda begitu kita kena tengok balik sejarah. Sebab tu sejarah ni, dia begini tuan-tuan. Musuh Islam ni, golongan munafik, asal Yahudi yang kemudian jadi munafik, kemudian menjadi Syiah. Macam-macam mana pun Syiah akan berdendam dengan ahli sunnah wal jamaah Muslim sampai kiamat lah. Syiah ni pula pecah banyak. Ismailiyah, Batiniyahnya ada tulah ni. Yang sekarang ni paling besar adalah apa dia? Isna Asyariyah, Imam 12. Isna Asyariyah. Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah. Itu agama rasmi di Iran hari ni. Agama rasmi di Iran. Saya panggil agama saya tak panggil mazhab. Nah, jadi mereka ni dari dulu sampai sekarang pun Batiniyah pun mari daripada mereka juga asalnya. Batiniyah, Ismailiyah Batiniyah itu yang kemudian meresap masuk Islam melalui jalan sufi, tasawuf apa semua tarikat dan seumpamanya sebahagian. Jadi kita kena maklum hal tersebut. Jadi mereka ni nak rosakkan Islam, nak bertentang, nak berlawan dengan Islam secara fizikal. Zaman Abu Bakar mereka tak berani. Munafik zaman tu ya. Kemudian zaman Umar, lagilah mereka tak berani. Umar ada isu, tak ada cakap banyak, bagi kata dua, pancung kepala. Maka golongan munafik, Yahudi yang masuk Islam munafik, dan Yahudi ataupun golongan musyrik
Yang di luar tak berani nak buat apa. Pada zaman Uthman bin Affan, 6 tahun Uthman memerintah tenang. 6 tahun kedua mula ada isu, akhirnya kemuncak berlaku fitnah oleh gerakan Sabaiyah, Abdullah bin Sabah, Yahudi daripada Yaman yang mengaku masuk Islam, kemudian menjadi batu api dan juga sekam. Api dalam sekam dalam lipatan neraka semua, menyebarkan fitnah sehingga bangkit orang Islam yang daripada Mesir, daripada Basrah, daripada ni apa semua, bangkit untuk memberontak kepada Sayyidina Uthman hingga terbunuhnya Uthman bin Affan. Jadi Umar bin Khattab dibunuh, Uthman bin Affan dibunuh, Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh, Hasan dibunuh, Husain dibunuh. Ni tengok fitnah yang bermula daripada so-called munafik ni, yang akhirnya menjadi Syiah lah. Tu. Jadi mereka nak berlawan secara berdepan dengan Islam, sepanjang sejarah mereka kalah ya. Golongan Syiah ni, golongan munafik ni nak berjumpa secara berdepan, mereka kalah. So mereka cuba masuk dalam pentafsiran Al-Quran, tak boleh. Quran Allah Ta'ala jaga. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala jaga. Nak ubah Quran macam Kristian ubah Bible, dan juga Nasara ubah Bible. Yahudi ubah dia punya Taurat dan seumpama, tak boleh. Allah Ta'ala jaga setiap kalimah daripada Quran. Tapi ada ruang lagi, iaitu tafsiran kepada Al-Quran. Mereka boleh seleweng lagi. Pun begitu, ulama-ulama tafsir sepanjang sejarah akan bangkit menentang mereka untuk cek riwayat sahih tak sahih, cara ni betul ke tidak, apa semua. Jadi dalam bidang Quran mereka tak boleh buat apa. Sampai hari inilah cuba buat tu buat ni, tetap akan bangkit ulama-ulama Islam untuk berlawan dengan mereka. Dalam bidang hadis, mereka cuba seleweng cipta hadis-hadis palsu. Cipta hadis kelebihan Ali dengan melampau, sama level dengan Allah, ada. Cipta hadis tu, cipta hadis palsu. Al-Bazinjanu shifa'un min kulli da'in. Bazinjan apa dia? Terung. Shifa'un min kulli da'in. Apa dia? Penawar bagi segala penyakit. Cipta hadis palsu tu, cipta hadis palsu ni. Ternyata ulama-ulama hadis, muhaddithin, sepanjang sejarah Islam bangkit untuk menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada zaman Imam Ahmad, daripada zaman Imam Bukhari, kemudiannya awal lagi Imam Ibn Syihab Az-Zuhri rahimahullah, kemudian zaman-zaman kemudian datang zaman-zaman Imam Arba'ah, yakni imam yang 4, itu semua muhaddithin tu. Walaupun mereka ni jadi mazhab fiqh, tapi asalnya mereka juga adalah muhaddithin. Mereka meriwayatkan hadis daripada guru-guru mereka, ya. Tu kita kena maklum. Ya. Jadi dalam bidang hadis pun, golongan Syiah ke golongan munafik ni tak boleh buat apa-apa. Mereka ciptalah riwayat-riwayat mereka, berbagai-bagai hadis-hadis palsu mereka itu, semuanya telah dipecahkan tembelangnya oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu golongan muhaddithin. Jadi jangan kata muhaddithin tak ada sumbangan kepada untuk menjaga syariat Islam, ya. Dia jaga sungguh-sungguh. Walaupun ada memang sebahagian ulama tidak faqih ke, ataupun dia lebih kepada hadis, tidak lebih kepada fiqh. Biasalah, setiap ulama ada kelebihan kurang. Tapi tetap sumbangan para muhaddithin dalam menjaga kesahihan hadis, menjaga riwayat-riwayat hadis itu tidak mampu dinafikan oleh sesiapa. Sehingga kan sebagai ulama sebut, malaikat penjaga wahyu Allah di atas langit, di langit, maka muhaddithin penjaga wahyu Allah di muka bumi. Bayangkan. Tu satu benda yang besar tu. Sebab tu muhaddithin, ustaz-ustaz kita yang bidang hadis ni, kita tengok dia lain macam lah sikit. Dia cengih sikit. Memang dia kena lagu tu. Kalau tidak, main-main lah orang duduk guna hadis tu, hadis ni. Sebab tu mereka kena cengih. Mereka kena tegas. Mereka kena sedikit gedebel lah orang datang kata, ya. Kena gedebel sikit. Kalau tidak, main-main je. Ceramah-ceramah sikit, ikut sebut hadis. Ni Nabi kata, ni Nabi kata. Berapa ramai kita dengar ustaz-ustaz kita ceramah lagu tu. Di masjid surau, dalam TV, radio, cakap sikit hadis Nabi. Cakap sikit ni yang Nabi suruh. Ni amalan yang Nabi suruh ni bila mari hari Ashura. Ni puasa Nabi suruh. Kita kata mari mana ni amalan-amalan ni? Nabi tak ada suruh ni, tak ada hadis dah seumpamanya. Begitu, ya. Jadi kita belajar daripada muhaddithin tentang ketegasan. Betapa mereka tegas dalam hal-hal yang demikian, ya.
Betapa mereka tegah dalam hal-hal yang demikian itu. Baik. Seterusnya lagi, dalam Quran mereka tak boleh masuk, dalam hadis mereka tak boleh masuk. Bukan tak boleh masuk, cuba masuk. Tapi tetap ramai ulama-ulama bangkit untuk membantah. Jadi mereka pun jumpa cabang yang ketiga. Apa dia? Iaitu sirah ataupun sejarah ataupun tarikh. Dalam bab ni memang mereka boleh buat kerja, tuan-tuan. Mereka buat kerja sungguh-sungguh mencipta riwayat-riwayat yang pelbagai. Mencipta riwayat-riwayat yang pelbagai. Daripada zaman awal Islam lagi, zaman salafus salih lagi, dah tersebar riwayat. Sehingga kan ilmu sanad, iaitu tanya siapa rawi kamu hadis, bermula kerana nak sahkan. Sebab zaman sahabat, semua sahabat udul, tak mungkin dusta. Anas bin Malik kata, kami tak tahu dusta tu apa. Maksudnya bila katanya, ni Rasulullah sebut, ya Rasulullah sebut, confirm Rasulullah sebut. Zaman awal. Bila mari generasi tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya, mula berlakunya banyak penciptaan hadis-hadis palsu oleh golongan yang fanatik, penyokong Ali yang fanatik mazhab, golongan yang ghulu ni. Ghulu kepada kebangsaan, ghulu kepada kenegerian, kenegaraan, ghulu kepada, dan golongan yang nak bisnes, golongan yang nak bodek pemerintah, mula mencipta hadis-hadis palsu. Jadi ketika itulah riwayat-riwayat hadis itu tetapi dalam bab sirah, sebahagian ulama hadis ni pun sedikit longgar dalam bab tarikh ni. Apatah lagi ulama-ulama tarikh, sebab pada mereka tarikh ataupun sirah ataupun sejarah tidak perlulah seketat hadis. Jadi ruang untuk sirah, ruang untuk kisah-kisah tentang dia panggil tabaqat, kedudukan ataupun kelebihan tokoh-tokoh tertentu. Apabila bercerita tentang Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu mazhab Hambali. Dia okey je. Tapi pentaksub dia yang kemudian datang buat cerita macam-macam. Dengan tidak menyatakan sanad ataupun siapa perawi dan daripada siapa yang mereka dengar ada seumpamanya. Maka ruang ini, dalam ruang Quran dan hadis mereka tak nak buat kerja, maka dalam ruang periwayatan tentang sirah ataupun tentang tokoh, tabaqat ni, ataupun tentang cerita-cerita ni, mula mereka memasukkan racun-racun yang begitu banyak. Kita pernah dengar tak cerita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bunuh anak perempuan dia sendiri. Siapa pernah dengar? Saya nak tanya. Siapa pernah dengar ustaz-ustaz duk ceramah cerita Sayyidina Umar bunuh anak sendiri? Zulizin dia kata, ya pernah sejak kecil lagi. Ya pernah. Ramai ustaz-ustaz duk ceramah di surau masjid, dalam TV, radio, tulis buku. Banyak. Ada. Sayyidina Umar bunuh anak sendiri, anak perempuan. Kalau ustaz yang pandai cerita tu pula jenis panda bercerita lah. Pencerita yang hebat. Boleh buat sedih, muka kuyu, mata berkaca-kaca. Nah. Hidung kembang kucuk sikit dah. Tak pakailah kopiah sengit macam saya ni. Dengan mukanya bersih. Dengan pakai jubah selempang apa semua. Oi, menangis-nangis mokcik dengar tu. Berguling-guling dengar tu. Sebenarnya kisah tu palsu. Tidak ada dalam mana-mana riwayat Quran, hadis, bahkan riwayat tarikh yang muktabar tentang kisah tersebut. Siapa bagi tahu ni boleh baca buku yang diterbit, buku Maulana Muhammad Asri Yusuf. Dia menjelaskan secara rinci. Tapi secara ringkasnya begini saja. Sayyidina Umar cerita ni ada dalam kitab tasawuf. Antara kitab apa dia? Tanbihul Ghafili. Tanbihul Ghafili ni kitab yang bagus, kitab tasawuf lah. Kitab yang bagus. Tapi menjadi kebiasaan kitab tasawuf, kitab tazkiyatun nafs yang ditulis oleh ulama-ulama sufi, memang mereka kurang cakna dalam masalah riwayat. Dalam masalah ilmu riwayat untuk pastikan riwayat itu benar-benar sahih. Pada mereka benda tu baik dan memang ulama-ulama dulu dah sebut, maka dia kira jadilah tu. Begitu ya. Jadi kritikan ulama-ulama hadis dalam bab ini senang saja. Dia kata ceritanya kalau tengok dalam Tanbihul Ghafilin tu, dalam Tanbihul Ghafilin tu apa dia? Ceritanya ringkas apa dia? Satu hari
Umar yang ketika itu sudah menjadi Amirul Mukminin, iaitu khalifah kedua. Sahabat-sahabat tengok dia ni dalam keadaan pertamanya duduk termenung tu, tiba-tiba dia ketawa berdekah-dekah. Kemudian lepas ketawa berdekah-dekah tu, duduk sekejap dia pun menangis teresak-esak bagaikan seorang bayi, bagaikan seorang kanak-kanak yang menangis. Jadi sahabat-sahabat pun mari tanya, ya Amirul Mukminin, kenapa ni? Ringkas cerita ya. Ya Amirul Mukminin, kenapa ni? Tadi kami tengok kamu gembira, ketawa berdekah-dekah, lepas tu apa dia? Menangis sedih, kemai apa dia? Jadi Umar pun ceritalah, saya dulu teringat zaman jahiliah dulu, saya pernah buat satu berhala sendiri. Saya uli dia punya tepung apa semua ni, saya pun buatlah berhala, tiba-tiba saya lapar. Bila saya lapar, saya pun ambil dia makan. Tu berhala yang dia buat tu. Maka itulah dia ketawa berdekah-dekah tu. Sebab apa? Sebabnya bodohnya susu kurma jadi berhala betul. Ada. Itulah benda benda lebih kurang tu, riwayat pelbagai lah ceritanya tu. Ada. Dia pun kata aku pun makan. Allah bodohnya saya dulu. Zaman jahiliah begini. Kemudian apa dia? Kemudian yang menangis tu, satu hari saya dulu ada seorang anak perempuan umur sekitar sekian tahun siap. Budak lagi lah kanak-kanak. 3-4 tahun gitu. 4-5 tahun ke. Satu hari saya bawa dia ke tengah padang pasir. Dia tanya, ayah nak ke mana ni? Kalau pencerita yang pandai tu kok tambah tu yang sedap lah dengar tuan. Ayah nak ke mana ni? Jalan-jalan ke? Ayah nak bawa jalan-jalan. Jom. Nah, orang lain tak boleh pergi. Yang perempuan ni seorang je. Pergi bawa ke tengah padang pasir. Gali lubang. Anak tu tanya, ayah nak buat apa ni ayah? Kenapa gali lubang ni? Aku tak jawab soalan dia. Aku diam saja. Bila dah saya gali separas pinggang. Kalau dengar cerita setengah tu, sampai detail, gali lubang tu sampai tahap pinggang lah. Macam-macam lah bersihnya. Boleh dengar. Boleh dengar macam-macam. Akhirnya, aku pun ambil dia, aku lempar dia, tolak dia masuk dalam lubang tu. Menangis-nangis dia. Ayah kenapa ni? Kenapa buat saya begini? Sakit ayah, tolong saya. Oh, dengar masa tu menangis tuan-tuan. Sedih. Sedih kita dengar tu. Ayah kenapa buat ni? Saya tak salah. Kenapa ni? Saya buat ayah marah ke? Jadi drama Melayu dah. Jadi drama Melayu dah pula. Jadi apa berlaku aku tak hiraukan. Aku pun kambuh dia, aku pun balik. Matilah anak tu. Jadi jahatnya aku dulu zaman jahiliah gini. Apa ulasan kalau tengok Maulana Asri dan dinukilkan daripada ulama-ulama yang mengkritik riwayat tersebut? Dia kata cerita ni tidak lain adalah character assassination kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kononnya macam nak kata tengok Umar, zaman jahiliah begitu jahat sekali, tapi bila masuk Islam disucikan dan menjadi orang hebat. Dalam satu masa lagi nak katanya ni dulu Umar ni setara ni je perangai dia. Punyalah jahat, tak ada wibawa dan seumpamanya. Okey, soalan yang muncul. Benar ke tidak jadi satu budaya bunuh anak perempuan di kalangan orang Arab? Betul ada. Riwayat hadis ada, dalam Quran pun ada sebut. Cari ayat sendiri, saya tak ingat ayat tu. Tapi ada. Tapi bukan Bani Quraisy. Quraisy, bangsawan, tak terlibat dengan bunuh anak kerana khawatir rezeki tak cukup ataupun anak besar kena jadi pelacur ke apa semua. Tak. Tapi ada Arab yang Bani yang rendah-rendah ni, yang strata rendah-rendah ni, mereka bila lahir anak perempuan pada mereka menyusahkanlah. Itu datang ayat Quran menjelaskan tidak begitu dan seumpamanya. Ada. Tapi bangsawan Quraisy tidak begitu. Buktinya apa dia? Khadijah menjadi wanita yang hebat. Isteri kepada Abu Lahab, tabat tiada Abi Lahab yang watab tu, Ummu Jamil, seorang wanita yang hebat. Wanita-wanita isteri pembesar-pembesar ni sama jahat dan sama tinggi kedudukan dengan suami mereka. Pada zaman jahiliah tempoh hari. Jangan main-main tuan-tuan. Cuma mereka adalah tradisi-tradisi jahat mereka tu. Contoh bila mari haid, mereka pergi kurung isteri mereka belakang rumah. Jangan duduk sekali. Sebab pada mereka iblis, setan sedang bersama dengan isteri mereka apa semua tu. Itu cerita lain lah pulaknya. Tapi nak katanya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak pernah terlibat dengan bunuh anak. Kerana kemudian, salah seorang anak Sayyidina Umar yang bernama Hafsah. Sebab tu Umar digelar sebagai Abu Hafsin. An Umar bin Khattab, Amiril Mukminin, Umar bin Khattab, Abu Hafsin. Apa dia?
ayah kepada Hafsah. Jadi Hafsah binti Umar. Siapa Hafsah binti Umar? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang. Jadi anak Umar yang mana dia bunuh? Ni soalan yang muncul. Anak Umar yang mana dia bunuh? Anak perempuan yang mana dia bunuh? Abu Bakar. Ada Asma'-nya, ada Aisyah-nya, tapi Aisyah zaman lewat dah. Asma' zaman awal lagi. Tak ada Abu Bakar bunuh anak dia. Jadi ini perkara-perkara yang perlu dirincikan dalam bab sirah. Sebenarnya dia lebih rumit dan lebih halus. Dia punya racun, dia punya racun-racun musuh Islam, khususnya Syiah, masuk dalam bidang sirah berbanding dengan Quran dan hadis yang mereka tak boleh membuat apa-apa. Kerana ulama ramai muncul, bab sirah ni pun ramai ulama muncul. Tapi disebabkan dia tidaklah sekuat penjagaan terhadap hadis, maka tetap cerita-cerita lagu tu bertebaran. Ini semua tidak lain kerana lemahnya manhaj umat Islam yang datang kemudian dalam masalah menentukan sumber agama mereka secara menurut disiplin ilmu riwayah dan dirayah. Kerana menganggap ilmu itu hanya untuk orang yang mengaji hadis saja. Tidak. Bahkan Ibnu Khaldun dalam kitab dia Al-Muqaddimah kata kaedah periwayatan sirah ataupun sejarah yang terbaik menurut metodologi ulama-ulama hadis, muhaddisin. Dia sebut dah begitu. Sebab tu sebahagian ulama macam Maulana Asri, dia kata sirah ni cukup dengan riwayat hadis sahih saja. Sebab kita tak perlu tahu pun perincian yang terlalu rinci, sebab kita bukan nak tahu cerita tu sampai detail, tak ada manfaat pun. Yang lebih penting adalah pengajaran, ibrah dan juga apa dia punya istimbat daripada kisah-kisah tersebut. Sebab tu dalam Sahih Bukhari memang adalah bab khas tentang dia panggil tabaqat sahabat dengan juga bab berkaitan maghazi, kitabul maghazi. Itu bab sirah lah tu. Tapi tak semua cerita. Cerita-cerita tertentu saja. Sebagaimana Al-Quran bila mendatangkan kisah para Nabi dan Rasul tak lengkap. Melainkan kisah Nabi Yusuf saja lengkap 111 ayat dalam satu surah. Nabi dan Rasul yang lain, Nabi Musa kisah paling banyak dalam Quran. Tapi dalam surah Al-Baqarah, dalam surah ni, dalam surah Al-Imran, dalam surah Nisa, campur. Sebab Quran bukan kitab ataupun novel. Bukan buku cerita. Dia adalah wahyu yang ada cerita untuk laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ibrah. Untuk diambil ibrah. Bukannya untuk dijadikan cerita seronok-seronok saja-saja. Tak pun. Bukan itu fungsi Quran. Maka di situlah kita kena faham bahawa perincian-perincian yang berlebih-lebih, yang Quran hadis tak sebut, sebenarnya tak perlu pun kita ambil tahu. Tak penting pun untuk kita. Sebab kalau penting, mesti Allah cerita dalam Quran. Mesti Allah cerita dalam Quran. Okey, baik. Seterusnya buku asal ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah dengan hanya memasukkan kisah-kisah yang sahih sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dan juga tidak kurang daripada ia kerana ia adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Dan ini juga dimaktubkan oleh Rasulullah melalui Al-Quran bila Allah sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis-hadis Rasulullah juga sebenarnya adalah wahyu daripada Allah. Haqqan, hakikatnya adalah wahyu daripada Allah Ta'ala juga. Baik, seterusnya baginda memberitahu para sahabatnya dan juga musuh-musuh dakwah baginda tentang apa yang terbuku dalam hati mereka. Ini menarik. Perkara-perkara gaib yang mereka semua tidak ketahui atau perkara yang masih gaib yang bakal mereka tempuhi masa depan, yakni future. Dan kemudian mereka akan mendapati apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran hakiki apabila ia benar-benar terjadi. Dalam hadis nanti kita akan tengok salah satu kisah ni berkaitan dengan seorang sahabat yang telah pergi ke Mekah berjumpa dengan siapa dia? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni siapa? Salah seorang pembesar Mekah sekali dengan Abu Jahal, Abu Lahab apa semua tu lah. Ringkas cerita ya, ringkas cerita. Bocor dululah dia macam kita bagi teaser awal. Satu hari seorang sahabat yang berada di Madinah alliance dengan Rasulullah selepas ni, tapi dia ni sebab ada kepentingan bisnes yang besar, tempat dia ni jadi R&R. Bila orang Mekah nak pergi jual di Syria, ni Madinah contohnya, Mekah ni dia akan berhenti di R&R ni. Dan R&R ni ada tuan dia, nama apa, kena tengoklah hadis tu, saya tak ingat.
Jadi orang ni orang Kedai jugalah. Ketua kaum, orang Kedai hebat, apa semua. Jadi walaupun ketika mana Rasulullah dah berpindah ke Madinah dan dia dah alliance dengan Rasulullah, tapi saya tak pasti dia Muslim ke tidak, kemudian dia masih lagi berani pergi ke Mekah untuk buat umrah. Ziarah. Mereka ziarah setahun sekali. Jadi bila dia pergi, dia duduk rumah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pembesar di Mekah ketika itu, sekali Abu Jahal Abu Lahab. Umayyah bin Khalaf terpaksa terima dia sebagai tetamu. Sebab, kalau tak terima sebagai tetamu, kita nak pergi Syria ni, nak isi minyak kereta, minyak unta di mana ni? Nak bagi minum unta, nak rehat, nak tidur di mana? Melainkan tempat dia ni. RNA dia punya. Jadi tak boleh bergaduh. Tengok kepentingan dunia. Nah, menyebabkan prinsip pun kadang-kadang ini sebab kepentingan dunia. Ini Syria contoh. Syam. Tak nak pergi situ. Jadi apa berlaku? Jadi ketika dia mari, dia telah disambut oleh Umayyah bin Khalaf di rumah dia, dan Umayyah bin Khalaf tidak war-warkan tentang kehadiran sahabat ni. Dan Umayyah bin Khalaf telah pesan pada dia, kalau kamu nak pergi tawaf, pergi pukul 12 tengah hari. Tengah hari pukul 12. Sebab tradisi orang Arab, orang Mekah ketika itu, 12 tengah hari, matahari di atas kepala ni, mereka semua duduk dalam rumah tidur. Sebab terlalu panas. Sebab tu Rasulullah bila hijrah, Rasulullah keluar daripada rumah baginda malam. Lalu Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar. Duduk rumah Abu Bakar sampai siang esok tengah hari ni semua orang tidur, barulah dia keluar dengan Abu Bakar pergi ke Gua Thur. Itu dia punya jalan. Tengah hari lah, 12 tepat kau tak tahulah. Tapi tengah hari. Ketika matahari terik atas kepala. Begitu. Tradisinya begitu. Tiba-tiba bila 12 tengah hari, Umayyah bin Khalaf dengan sahabat ni pun pergilah nak pergi ke Kaabah nak tawaf. Bertembung dengan Abu Lahab. Abu Lahab ke Abu Jahal Abul Hakam. Abul Hakam siapa dia? Siapa ingat? Yang digelar sebagai Abul Hakam. Abu Jahal ke Abu Lahab? Abul Hakam. Nah, bertembung tengah jalan. Bila bertemu tengah jalan, kawan ni pun tanya, siapa Abu ni? Jahal. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Terima kasih. Nah, bila berjumpa tengah jalan, kawan ni tanya, siapa dia ni sahabat ni? Umayyah bin Khalaf kata, si fulan. Daripada sekian. Teruslah Abu Jahal ni merah, muka nak marah. Engkau boleh mari sini relax-relax dalam keadaan tak takut apa, sedangkan kamu telah bersekutu dengan Muhammad. Kamu rasa tak ada masalah mari sini? Umayyah bin Khalaf kata, ya Abul Hakam, sabar, kamu tak tahu siapa ni. Ni orang besar ni. Kalau kita bergaduh dengan dia, kepentingan bisnes kita habis. Sahabat ni tinggi suara. Kepada Abu Jahal, Abul Hakam ni. Umayyah bin Khalaf kata, hey, sahabat kamu tak kenal siapa ni Abu Jahal ni. Abul Hakam ni, dia ni pembesar ni. Di lembah ini ni. Sebuah salah lah dia. Jadi Umayyah bin Khalaf ni tengah-tengah sebuah salah. Bergaduh, hampir meninggi suara dua ni dan hampir bergaduh lah. Tapi berjaya dileraikan. Tiba-tiba, sahabat yang mari daripada Madinah ni kata kepada Umayyah bin Khalaf, hey Umayyah bin Khalaf, sesungguhnya aku telah dengar Muhammad kata dia akan bunuh kamu dalam satu peperangan. Nampak tuan-tuan? Ketika ini, sahabat ni, nama apa, tuan-tuan cek lah nanti ada ni. Dalam hadis kita ada. Jadi dia kata, aku dengar Muhammad kata, hey kamu Umayyah bin Khalaf, aku dengar Muhammad kata dia akan bunuh kamu dalam satu peperangan. Umayyah bin Khalaf. Bila dengar begitu tuan-tuan, apa berlaku pada Umayyah bin Khalaf? Ada 2-3 riwayat tentang hal tersebut. Umayyah bin Khalaf macam terkejut. Dan bila dia balik, lepas peristiwa balah ni dah berlaku dah, dia balik, dia bagi tahu isteri dia. Dia bagi tahu isteri dia. Wahai, nak tahu lafaznya, wahai isteriku lah ke mana, tapi kesimpulan bil maknanya, dia bagi tahu isteri dia bahawa Muhammad telah bagi tahu sahabat kita yang mari daripada ni mari nak umrah ni, bahawa Muhammad bagi tahu dia Muhammad akan bunuh aku dalam satu peperangan. Dan semenjak isteri dia jawab apa, nanti hadis tu kita akan baca. Isteri dia kata, jika Muhammad yang kata, Muhammad tidak pernah berdusta. Ni orang kafir kata ni, kafir Quraisy. Dalam keadaan dia memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dia boleh kata, kalau Muhammad yang kata, sesungguhnya Muhammad tidak pernah berdusta. Dan semenjak hari itu, Umayyah bin Khalaf tak pernah keluar daripada Mekah. Dia duduk dalam Mekah, dia tak keluar langsung. Sehinggalah berlaku peristiwa Perang Badar. Bila Perang Badar berlaku, ringkas short story long story short, ketika setelah rampasan mereka pergi ke Syam, balik tengah jalan kena rampah blok dan harta dirampah, maka mereka pun nak perang balas. Panggillah semua Abu Jahal, Abu Lahab, apa semua paling-paling nak pergi perang belakang ni. Cek ada seorang tak keluar. Siapa dia? Umayyah bin Khalaf. Duduk rumah, diam tak nak keluar. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab mari, panggil dia. Mari kita pergi perang. Kamu ni ketua bagi lembah ni. Kalau kamu tak keluar, macam mana orang lain nak keluar? Dia duk teringat kepada yang sahabat tadi bagi tahu. Muhammad akan bunuh dia dalam satu peperangan. Ada riwayat yang lain datang menyokong, menyebutkan Umayyah telah datang, keluar juga terpaksa, jaga air muka. Sebab yang hari tu Abu Jahal, Abu Lahab, bos dia sedikit lebih besar. Dia pergi juga ke medan perang. Tetapi dia telah mengikat diri dia tu dengan kuda yang dia bawa dengan harapan berlaku apa-apa cepat-cepat dia boleh lari. Dan ternyata Umayyah bin Khalaf telah mati, dibunuh oleh Rasulullah dalam Perang Badar. Allahu Akbar. Bermaksud apa dia ni? Bermaksud tuan-tuan, apakah kafir Quraisy tidak percaya pada Rasulullah? Apa yang dibawa Quran, hadis dan segala apa yang Rasulullah bawa? Tak, mereka percaya sebenarnya. Semua mereka percaya sebenarnya. Hakikatnya, haqqan. Semua mereka percaya bahawa Muhammad ni Rasul, terima wahyu. Tapi sebab mereka tak terima, sebab apa? Kalau kami terima, kami akan kehilangan kedudukan kami di Mekah. Kami akan jadi sama level dengan Bilal bin Rabah. Malu. Kami kena duduk sekali dengan hamba-hamba kami yang kami duk seksa dulu, yang kami duk hina dulu. Kami akan hilang kepentingan-kepentingan kami yang begitu banyak di Mekah. Orang mari haji duk lempar bagi hadiah kepada Manatala Ta'uzza ni, yang kami kemudian duk bagi-bagi sama kami ni. Ini sebenarnya kepentingan-kepentingan dunia tadi telah menyebabkan mereka tidak melafazkan, memperakui kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasul. Sebab tu mereka dinamakan sebagai al-kufr ataupun asyirk ataupun kufur. Orang yang menutup diri daripada kebenaran meskipun dah tahu benda tu benar. Sebab tu mereka ni adalah kekal dalam api neraka selama-lamanya. Kerana mereka tahu kebenaran, tapi mereka aba wastakbar, maka iblis lah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kerana kesombongan, takbur mereka tu, mereka tak mampu nak mengiyakan kebenaran, risalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal dalam hati mereka kecil, dalam hati kecil mereka, semua Allah Ta'ala bagi tahu bahawa mereka memperakui sebenarnya Muhammad bawa benda yang benar. Begitu keadaan tuan-tuan. Nanti kita akan jumpa kisah-kisah lagu tu yang cukup luar biasa dalam teks yang akan kita baca nanti. Baik, okey. Seterusnya, 10.15 dah. Sejam. Kita ada 15 minit lagi. Kemudian saya akan tutup supaya ada soal jawab. Boleh komen dalam kita punya chat box kalau tak nak bersuara. Kalau nak bersuara, nak komen, nak bagi pendapat pun bolehlah. Dalam masa 15 minit insyaAllah kemudiannya. Baik. Rasulullah SAW juga ada memberitahu para sahabat tentang kemenangan-kemenangan yang akan mereka kecapi. Rasulullah bagi tahu para sahabat tentang kemenangan-kemenangan. Adalah hadis yang masyhur tentang Muhammad Al-Fatih. La tuftihanna al-Qastantaniyah fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaysh zalikal jaysh. Hadis itu riwayat Ahmad, tapi ada kritikan tentang makna sebenar dan maksud dan juga itu perbincanganlah kesahihannya. Tapi hadis itu dikatakan telah menjadi motivasi kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, bahkan oleh Abu Musa Al-Sy'ari yang mati di bawah tembok Konstantinopel. Bahkan Muawiyah ibni Abi Sufyan ketika menjadi khalifah dan seumpamanya untuk pergi menghantar tentera ke Konstantinopel, Istanbul pada hari inilah. La tuftihanna al-Qastantaniyah fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaysh zalikal jaysh. Yang bermaksud Konstantinopel akan dibuka oleh tentera yang pemimpinnya sebaik-baik pemimpin dan tenteranya sebaik-baik tentera. Sebab itulah setiap orang nak jadi yang disebutkan adalah hadis itu. Cuma kemudian para ulama hadis ada bincang tentang riwayat tersebut.
kedudukannya sahih tak sahih, makna dan seumpamanya. Baik, ada yang dimenangi tanpa melibatkan pertumpahan darah. Contohnya apa dia? Fathul Makkah. Tak ada alif lam ni. Fathul Makkah. Dan jika khabar-khabar demikian sampai kepada orang musyrikin Mekah, mereka juga sebenarnya sangat percaya akan hal tersebut. Bila mana sampai kepada orang di Mekah, Abu Sufyan dengan golongan dia sebelum masuk Islam itulah kan. Abi Sufyan dengan Ikrimah bin Abi Jahal apa semua bla bla bla. Bila sampai pada mereka, Muhammad nak mari dan ayat Quran dah sebut, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala telah datang kepada kamu nasrullah, bantuan Allah wal fath, sehingga terjadinya pembukaan kota Mekah tu. Maka bila tu ayat tu, sahabat-sahabat Rasulullah dan para sahabat pergi ke Mekah dalam keadaan yang begitu sekali tinggi dia punya nilai moral, ya, keimanan yang tinggi bahawa Mekah kali ini akan jatuh ke tangan mereka. Dan alhamdulillah strategi yang menjadi dasar umpamanya akhirnya Mekah ataupun Kaabah ataupun Mekah lah jatuh ke tangan Islam, dibuka fathu. Pembukaan Mekah dibuka dengan tanpa menumpahkan walau setitik darah. Alhamdulillah, itu satu peristiwa cukup luar biasa. Baik, dan ramai orang kafir Quraisy pada masa itu, Abu Sufyannya, anak dia, inilah Muawiyah bin Abi Sufyan tu masuk Islam pada masa itu. Allahu Akbar. Bahkan jadi orang-orang yang hebat dalam Islam kemudiannya. Luar biasa. Baik. Kemudiannya, kisah perkhabaran pembunuhan Umayyah bin Khalaf tadi saya cerita dah dalam peperangan Badar adalah buktinya. Tuan-tuan. Jadi inilah kita, ni adalah masalah kita ragu. Bila saya mengajar pada anak-anak muda, ya, saya kata jika kita ada keraguan tentang sesuatu, ia tidak salah. Sebab Allah Ta'ala bagi kepala otak jiwa kita ni untuk berfikir dan untuk bertanya lah. Ragu. In fact, kalau dah ahli falsafah tu macam Imam Ghazali apa semua, dia kata daripada keraguan itulah timbulnya kebenaran dan seumpamanya. Ya. Cuma pada saya keraguan itu adalah satu benda yang ghalib lah, yang natural, benda yang sunnatullah. Hatta sehingga kita terfikir tentang Allah pun benda lah kepala otak kita tak boleh nak kawal. Ataupun kita, maksudnya sebab benda dalam kepala otak, dalam hati, selagi mana kita tak luahkan, tak ada hukum lagi atas perkara tersebut. Melainkan kita spill out, kita sebut dengan perkataan, kita keluarkan, maka dia jadi hukum lah. Tapi sekali mana dalam kepala otak kita, soalan-soalan tersebut dan seumpamanya, maka ia masih dalam kawalan. Jadi bila timbul keraguan, pertanyaan, persoalan, tak ada masalah. Itu bukan salah, itu bukan dosa besar dan seumpamanya. Belum lagi sampai dosa. Yang jadi masalah adalah bila tak cari jawapan. Satu. Yang kedua, baru tanya seorang ustaz, seorang individu. Bila kawan tu tak boleh jawab, tu buat kesimpulan. Tengok lemahnya Islam. Betapa Islam tak erti nak jawab soalan saya. Baru tanya satu seorang individu, dua orang ustaz baru. Tak boleh begitu. Sebagai orang yang beriman at the first, daripada awal, kemudian kita ada keraguan, metod yang betul adalah bila ada timbul keraguan-keraguan, kita kena yakin jawapannya ada. Justru kita kena cari jawapan itu sampai jumpa. Makan masa berapa lama? Wallahu a'lam. Mungkin 5 tahun, mungkin setahun, mungkin sebulan, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, wallahu a'lam. Imam Ghazali rahimahullah ambil masa 11 tahun untuk bersuluk. Dia ada masa 11 tahun, dia hilangkan diri, maksudnya dia pergi merantau lah, minta dengan isteri dia, pergi duduk di masjid, duduk menoleh, duduk bersuluk, duduk beribadah apa semua, nak cari jawapan kepada beberapa persoalan dalam jiwa dia. 11 tahun. Ada sebagian ulama 6 tahun. Ada seumpamanya. Jadi bukan salah kita timbul soalan tu. Selagi mana dia duduk dalam kepala, dia tak jadi hukum lah. Kecuali kita dah tulis dalam Facebook, kita mula duduk soal, dan kita dah mula caci maki, hina, dan seumpamanya, tu jadi boleh jatuh hukum lah. Selagi mana duduk dalam kepala, tak ada masalah. Dan kita punya tanggungjawab adalah cari jawapan kepada soalan itu sampai jumpa.
Jangan tanya seorang ustaz berhenti. Tak boleh jawab, Islam lemah. Saya punya tanya soalan ringkas saja tak boleh jawab. Tak boleh. Gitu. Kita kena cari sampai jumpa lah jawapan dia. Begitu keadaannya. Baik. Jadinya, itu yang berlaku. Tengok tu. Kitab ini sebagaimana kitab yang ditulis oleh almarhum Syekh yang berjudul Sahih Qisasun Nabawi, menghimpunkan sejumlah hadis pilihan yang bersifat kisah-kisah gaib lagi ajaib yang telah berlalu, juga yang akan datang. Dan selain daripada kedua-duanya juga, buku ini mempunyai manhaj yang sama dengan buku yang sebelum itu. Ini tuan-tuan, ada perbincangan tentang Al-Mahdi, 10 tanda besar kiamat, golongan anti hadis Quraniyun, antaranya almarhum, saya sebutlah ya, semoga Allah Ta'ala ampunkan dia dan dia sempat taubat sebelum meninggal tempoh hari, iaitu almarhum Dr. Kasim Ahmad, ya, Kasim Ahmad, seorang sastrawan, kritikus yang hebat dari sudut penulisan, tapi sangat terkenal dengan pandangan dia yang dikatakan anti hadis, karya-karya dia, dan dia difatwakan dan tidak pernah ada rekod dia telah istitabah, bertaubat secara terbuka daripada pandangan dia. Wallahu a'lam, kita serah pada Allah kedudukan dia di akhirat, itu cerita lain. Tapi nak katanya dia ni, menariknya adalah bila kita baca balik buku-buku dia, dia tidaklah tolak hadis secara total. Tapi dia terpengaruh dengan pemikir-pemikir liberal daripada Mesir dan seumpamanya, kepada Mahmud Rashad Khalifah apa semua itulah, bahawa di sana terdapat hadis-hadis yang meskipun sahih tapi duk cerita pasal contohnya Nabi Isa turun dari langit, ataupun kemunculan Al-Mahdi, ataupun Dajjal yang keluar berperang dengan Isa dan seumpamanya, ataupun Ya'juj Ma'juj, perkara-perkara di akhir zaman lah, asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat dan seumpamanya. Jadi pada dia, golongan liberal yang agak teguh dengan logik akal, pada mereka hadis-hadis itu tak masuk akal. Tak masuk akal. Sebab dia future dan seumpamanya. Jadi kita kalau dengar tu kadang-kadang betul juga ya. Betul juga dah. Tak logik tu. Jadi macam mana kita nak hilangkan keraguan tersebut? Begini tuan-tuan. Ketika Rasulullah hidup, ni zaman Rasulullah hidup, hadis-hadis, jadi hadis ni semua apa yang diriwayatkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis tadi cerita tentang the past, the present dan the future. The future ni pula, future yang beberapa tahun lepas Rasulullah wafat, ratus tahun kemudian selepas Rasulullah wafat, dan 1400 tahun selepas Rasulullah wafat, zaman kita di sini, dan hinggalah kiamat. Ada hadis-hadisnya tentang future ni. Future ni ada beberapa kategori, saya ulang. Beberapa tahun tentang kewafatan Fatimah, tentang keruntuhan Farsi, Rom, apa semua. Itu diceritakan beberapa tahun, 10, 20 tahun, 30 tahun. Itu jangan pendek. Jangka masa sederhana, ratus-ratus tahun dah muncul Ya'juj Ma'juj apa semua begitu ginilah. Apa semua begitu gini. Baghdad apa semua ada. Pemimpin-pemimpin yang muncul, Mulkan Aduda dan seumpamanya itu dah sebut. Dan sebahagiannya lagi adalah kemuncaknya yang ada zaman kita ni, tanda-tanda kecil kiamat yang makin banyak. Dan akhirnya 10 tanda besar kiamat semuanya telah dibagi tahu oleh Rasulullah SAW. Sekarang ni kita duduk 1400 tahun. Daripada 1400 tahun ni, daripada lepas Rasulullah wafat ke zaman kita, 14 abad lebih kurang ni, berapa banyak ada hadis yang Rasulullah sebut masa sebelum dia wafat telah berlaku dan terbukti sahih berlaku. Hadis sahih yang sudah berlaku. Banyak ke tidak? Banyak. Kalau kita mengaji hadis, jumpalah banyak. Rasulullah sebut masa ni, kejatuhan Kisra, kejatuhan Rom, kejatuhan. Untuk nak sampai zaman kita. Untuk nak sampai zaman kita ni. Jadi, dengan track rekod 1400 tahun ini, apakah kita nak ragu lagi apa yang akan terjadi entah berapa tahun ke depan lagi ni? Dengan track record ini, menyebabkan sepatutnya kita tak ada masalah dah nak percaya semua hadis sahih akan berlaku pada masa depan, which is ketika tu kita confirm mati dah. Paling lama pun kita boleh hidup tak lebih 100 tahun lah. Kalau Tun M pun nak dekat 100 tahun, waliknya kita ni tak sempat lah kiamat kita ni apa tuan-tuan ya, tak sempat.
Kalau ikut perkiraan tanda-tanda hadis apa semua, tak sempat. Pun begitu, kiamat, tiupan sangkakala berlaku hanya selepas semua orang Islam atas muka bumi ni mati. Angin tiup, angin lembut dari arah Syam datang, mati habis semua orang. Yang ada sekelumit iman, mithqala dzarratin fi qalbihi, yakni ada sekelumit iman dalam hati dia, mati belaka. Bermaksud ketika sangkakala ditiupkan, tak ada orang beriman dah atas muka bumi ni. Jadi macam mana kita boleh nak witness kejadian tiupan sangkakala apa semua ni? Tak akan berlaku. Nampak tak? Jadi berdasarkan track record ini, 1400 tahun hadis-hadis yang Rasulullah sebut ketika Rasulullah wafat ni telah berlaku dah, banyak dah terbukti. Jadi apa masalah untuk kita percaya hadis-hadis yang Rasulullah sebut selepas zaman kita ni? Ada masalah ke tuan-tuan nak percaya? Cuba sebut sikit. Siapa ada masalah untuk nak percaya? Saya nak tanya. Jawablah tanya ni. Cakap seorang-seorang letih juga ni. Tak ada orang nak bersuara? Aduh. Tak apa, kita teruskan sikit lagi. Mereka bersuara melalui chatbot. Tak apa. Lena Ustaz, semua Lena apa? Lena sedih ya. Kita semangat ni. Nah, paling tidak tulis apa nama komen di chatbot ni, kita tahulah sedang mendengar lah kan. Baik. Okey, kita baca poin yang terakhir sebelum kita berhenti, dan insya-Allah saya nak buka pada soalan respon pada soalan-soalan chat, dan mungkin ada yang nak bersuara dan seumpamanya ya. Baik, kitab ini sudah baca tadi. Kitab ini sebagaimana kitab tulis almarhum Syekh yang berjudul Sahih Qasas Nabawi, menghimpunkan sejumlah hadis pilihan yang bersifat kisah-kisah gaib lagi ajaib yang telah berlalu, juga yang akan datang, dan selain daripada kedua-duanya juga. Buku ini mempunyai manhaj yang sama dengan buku yang sebelumnya itu. Samalah. Cuma temanya berbeza, iaitu yang tu fokus kepada Qasasun Nabawi. Dalam proses juga siap ada saya terjemah dan adaptasi sebenarnya. Dan dapat kebenaran daripada Syekhuna Fadilatul Syekh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah. Dan dalam proses terbitlah mungkin dah tahun ni ke tahun depan, tengok macam mana ya. Bergantung pada penerbit. Baik. Cuma buku ni fokus kepada hadis-hadis Nabi berkaitan dengan kisah yang melangkaui zaman. Yang ni fokus kepada kisah Nabawi. Pelik-pelik lah cerita ni. Cerita Nabi Musa mandi telanjang lah. Cerita pakaian Nabi Musa dilarikan batu. Ada ni perbincangannya. Ada perbincangannya. Menarik. Banyak kisah menarik. Sebab tu saya kata, kalau ustaz-ustaz kita ni sedikit buat homework. Fokus kepada tadabbur Quran, kisah-kisah Quran. Kisah-kisah adalah hadis. Tu macam Ustaz Syari Abdul Rahman dok buat tadabbur kisah tu, tadabbur kisah ni. Tak habis modal nak ceramah, tuan-tuan. Tak habis modal nak ceramah. Daripada duk cerita terbang sana, terbang sini, tok wali sana, tok wali sini, hidup tanpa jantung, makan pisang, bagi pisang makan rimau, macam-macam kita. Kubur, keluar tangan daripada kubur lah, menjelma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hinonya kepala otak orang Islam ni, mudah percaya benda-benda karut-marut gitu. Apa kedudukan Quran dan Sunnah di sisi kita sampai mudah percaya pada hal-hal yang demikian belaka tu? Sekalipun yang cerita tu ulama-ulama besar pun. Besar mana pun ulama tersebut, tokoh tersebut, nama tersohor, masyhur, Profesor Dr. Habib ke Maulana ke berapa. Tapi kalau cerita yang dia ceritakan tu, jelas cerita gaib yang bercanggah dengan akal apa semua. Dan riwayatnya tidak dapat dipastikan daripada mana. Tidak ada dalam Quran dan hadis. Tak ada lah Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Ibn Majah, An-Nasai, Abu Daud, Tirmizi, Muwatta, Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi. Bagaimana dengan mudah kita boleh terima? Tu soalannya. Sebab tu kena tekankan bab ni. Setan iblis tok bomo pawan dukun duk tipu kita dalam bab-bab benda gaib ni lah. Mari cerita jin ni ada 14 ekor ni dalam dia. Percaya. Sebab kita tak faham. Rupa-rupanya jin ni pun tertakluk kepada hal-hal yang boleh dan tak boleh. Bergantung pada apa yang Allah. Dan dia ada cara nak halau. Sunnah Rasulullah ajarnya baca gitu, baca begini dan seumpamanya. Sebenarnya dah ada panduan semua daripada Quran dan Sunnah. Cuma tradisi Islam di alam Melayu tidak bawa kita dekat dengan tafakuh dan faham Islam agama ini
daripada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu antara punca dia, tuan-tuan. Kita dimomokkan jangan tadabbur Quran, jangan duk mengaji hadis kalau kamu bahasa Arab pun tak erti. Siapa nak suruh belajar hadis nak jadi ulama? Kita bukan nak dengar hadis tu nak jadi ulama. Pertama, kita nak tahu Rasulullah sebut begini. Yang kedua, kita nak tahu berdasarkan panduan daripada guru-guru kita yang maksudnya yang authorized. Begini Rasulullah maksudkan daripada hadis ni. Begini berlakunya khilaf. Barulah kita tahu. Ni tidak sikit-sikit lebar, sikit-sikit lebar, sikit-sikit lebar. Ni tok guru saya tak rajin ajar begini. Memanglah tok guru awak tak rajin ajar. Sebab dia pun tak berapa gemar untuk kembali kepada manhaj, untuk pergi kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia tak cukup yang kitab kuning yang tok guru dia tulis, kitab tu, kitab ni. Sepatutnya kita balik kepada Quran dan hadis dulu, baru turun kepada apa kata para ulama dalam menghuraikannya. Itu dia punya manhaj, maratib dia tu. Tapi biasanya mereka yang minat pengajian-pengajian macam ni, nanti bila dia pergi belajar dengan guru-guru yang suka duk cerita pelik-pelik tu, dia banyak tanya lah. Bila dia banyak tanya, Ustaz ni cerita ambil daripada mana, sumbernya sahih ke tidak? Serabutlah Ustaz tu. Maka marahlah dia. Ni tak payah tanyalah, semua sahih tak sahih. Tanya-tanya, dalil-dalil apa semua ni, tak payah tanya, ikut saja. Tengok tu. Tengok tu, dia tak nak kita cerdik. Dia tak nak kita cerdik lah. Dia tak nak kita bertanya, bukan nak tunjuk pandang ke apa semua. Just nak pastikan apa yang dia cerita tu benda yang dipertanggungjawabkan sumbernya. Agama kita ajar begitu. Rasulullah ajar kita begitu. Untuk tabayyun. Dan seumpamanya. Okey, baik. Baik, Syekh menukilkan sebahagian daripada mukaddimah yang beliau tulis dalam buku sebelumnya yang bertajuk Sahih Qisasun Nabawi. Ini kita akan sambung pada bulan depan, iaitu bermula daripada poin ni. Syekh kita ni telah nukil balik apa yang ditulis dalam Sahih Qisasun Nabawi, yang antara poin-poin yang lebih kurang memantapkan lagi apa yang kita duk bincang atas-atas ni. InsyaAllah. Baik, saya berhenti situ, tutup slide dulu. Stop presenting. Saya tengok chatbot sekejap. Okey. Saya tengok dari atas ni. Apa katanya? Nanti baru komen. Pernah kecil lagi. Pernah waktu jahiliyah dah kecil. Bagaimana buku sirah Akram Dia Umari. Kisah susu Umar ada. Kisah Umar jadi susu tak saya dah ulah. Nanti ada tulisannya. Contohnya buku Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur, ya. Kisah-kisah yang tidak sahih di meja penceramah gitu lebih kurang. Saya yang bantu dia terbitkan dengan Kemila Publica. Setelah Kemila Publica tak berapa aktif, kemudian kita hantar ke PTS, ya. Masih ada lagi, saya tak silap dah buku tu. Bagus, sangat detail dan rinci perbahasan oleh Ustaz Zulkhairi Mano. Kadang-kadang benda yang kita tak terfikir pun dia dapat cari, ya. Dan dia pun dipengaruhi juga oleh pemikiran Maulana Muhammad Asri Yusof lah, berkaitan dengan cerita-cerita riwayat sirah dan seumpamanya. Ada satu lagi, terbitan Jahar Besar oleh Ibrahim Syahwat. Ibrahim Syahwat ni diterjemahkan oleh guru saya juga, Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari. Mutakhir ini, buku itu diterbitkan semula dalam 2 jilid. Kisah-kisah Nabi yang tidak boleh dijadikan hujah, iaitu diterbitkan oleh Karya Bistari. Ini buku-buku yang menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang bermasalah dan seumpamanya itu. Seterusnya, cerita tadi apa dia tu? Waktu jahiliyah. Okey. Umar hijrah terang-terangan pun palsu. Ini saya kena mengaku, ingatan saya tak berapa bagus. Maulana Muhammad Asri Yusof pernah bincang bab ni, dan seingat saya dia memang ulas bahawa cerita tu tak sahih. Tapi kena cek sendiri. Dan kalau jumpa betulkan saya. Saya pun tak ingat dah. Banyak benda juga kita ni. Okey, bagaimana buku sirah Dr. Akram Dia Al-Umari? Antara yang terbaik. Mehdi Rizqullah antara yang terbaik. Dan beberapa lagi lah.
Dia Umari ni memang betul-betul guna manhaj hadis lah. Manhaj ilmu hadis. Kalau baca muqaddimah dia tu, jelas dia kata bahawa riwayat untuk sirah ni yang sahih saja. Sebab ia melibatkan Rasulullah. Jadi bila melibatkan Rasulullah, bagaimana kita nak terima riwayat-riwayat tak berapa sahih? Sebab segala apa yang dinisbah pada Rasulullah adalah hadis ataupun adalah agama. Itu hujah dia ya. Tapi sebahagian ulama muktabar juga, ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis juga menyebutkan bila riwayat tu tidak berkaitan dengan hukum hakam, akidah, masih ada ruang untuk diterima. Contohnya Al-Imam Ibn Qayyim ini saya ingat Profesor Dr. guru saya, sahabat, lama tak jumpa, rindu pada dia, siapa dia? Profesor Dr. Muhammad Razaimi Ramli ya. Tesis PhD dia menganalisis apa dia buku kitab Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, iaitu Allah tak ingat dah. Bukan Bulughul Maram. Apa nama? Kitab sirah tu? Allah tak ingat. Siapa ingat bagi tahu. Jadi dalam sirah tu Imam Ibn Qayyim walaupun dia muhaddis, dia anak murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tapi dalam masalah sirah ni memang dia sedikit bukanlah dia terlalu longgar, tapi dia sedikit bagi ruang untuk riwayat-riwayat yang tidak melibatkan akidah dan hukum hakam halal haram, iaitu boleh terima. Sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah terima riwayat Ali tidur di atas katil Rasulullah. Tapi Maulana Muhammad Asri tolak berdasarkan hujah ulama-ulama lain. Itu biasa. Itu biasa. Kalau kita pergi dalam lagi, kita akan tengok ulama-ulama, sama-sama ulama yang dalam bidang hadis pun ada perbezaannya. Itu menarik. Baik, sebab masing-masing bersifat mahu yang terbaik untuk agama ya. Untuk Allah, untuk Rasul dan seumpamanya. Baik. Ya, sahabat tu bernama Sa'ad bin Mu'az. Betul-betul. Sa'ad bin Mu'az ya. Yang bunuh Umayyah ialah bila bekas hamba yang diseksa Umayyah. Okey, baik. Yang ni kalau berdasarkan hadis tu Rasulullah bunuh, kena cek balik betul ke bila bekas hamba yang diseksa Umayyah ya. Okey, saya ambil poin yang ni berdasarkan hadis. Disebutkan Rasulullah lah yang bunuh. Tapi ni Wan M. Rashid ni mungkin ambil daripada sumber sirah. Kalau boleh bagi sumber bagus pada kami, untuk kami tengok balik nanti ya. Kata cover dari kata kufur. Kata cover daripada kata kufur. Apa ni Tuan Rashid? Kata cover dari kata kufur. Apa tu? Saya tak faham ya. Rasulullah bunuh Ubay bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Ubay bin Khalaf dalam perang Uhud. Okey. Bagaimana kita nak membetulkan ada ustaz-ustaz berceramah yang mengajar di masjid-masjid bahawa cerita-cerita tak sahih? Contoh yang mengajar kita Tanbihul Ghafilin. Mohon pencerahan ustaz. Tuan Syed Khairuddin, ini satu benda yang sangat sensitif, sangat memerlukan kecekalan, perjuangan dan seumpamanya. Ya, caranya memang kita kena tegur dan sampaikan makluman kepada ustaz-ustaz ni. Cuma ada kaedah dalam dakwah ni, satunya kita berkawan dulu, kita bersahabat. Dan bila bersahabat ni tak boleh tegur-tegur lah. Menjadi sifat setiap manusia, dia ego ya. Untuk menerima teguran. Jadi kena berkawan dulu, kena baik dulu dan seumpamanya. Ambil masa sikit. And then kita secara halus hadiahkan buku-buku yang tertentu kepada dia. Dengan tanpa mencederakan dia punya keegoan lah dan seumpamanya. Itu cara yang terbaik, tapi makan masa dan bagusnya nanti mungkin dia pun akan jadi lebih faham, dan sebab dia ustaz, of course dia ada ilmu bahasa Arab dia bagus dan seumpamanya. Jadi bila kita spark dia tu, mungkin dia akan gali lebih dalam dan akhirnya dia jadi lebih bagus daripada kita. InsyaAllah gitu. Cuma bagi setengah orang ni, dia tegur dengan agresif, sama ada secara berdepan ya, bangun tanya dalam majlis, yang tu biasanya akan menimbulkan ketegangan lah. Ya. Jadi satu lagi, bila kita menyebutkan saya ni dapat maklumat ni daripada Maulana Muhammad Asri. Dia pun dalam kepala ustaz-ustaz, setengah ustaz lagu ni dia dah ada. Maulana Asri Wahabi, dia kata tak boleh pakai. Itu pun takkan jadilah. Dia akan jadi habis lah. Lepas tu dia tanya, tuan biasa kau dengar ceramah-ceramah dia tu, dengar belakang? Saya memang minat. Minat tu tak ada apalah. Kita ni dicok lah kemudiannya. Itu yang jadi masalah tu. Ada. Begitu. Jadi pada saya, kalau kita rasa ada kekuatan dan juga ada ikhlas nak tegur apa semua,
memang kena berkawan, memang kena, yalah, ambil masa sikit apa semua. At least, kalaupun dia tak jadi macam kita, tapi kemudian dia lebih berhati-hati dalam menyampaikan riwayat-riwayat ataupun kisah-kisah yang dia sampaikan. Tapi biasanya kalau dah guru-guru yang berumur ya, yang dah lama mengajar 30-40 tahun, memang tak boleh nafi. Memang agak payah lah. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita semua, termasuk mereka dan seumpamanya. Baik. Sikit soalan daripada Tuan Amir Abdul Rahman. Ada sumber kata Islam di Nusantara datang dari Syiah Fatimiyah. Betul ke? Setakat pembacaan saya, kalau tuan-tuan cari jurnal dalam bahasa Melayu pun ada, memang ada sebahagian sejarawan mendakwakan demikian. Cuma untuk kata Syiah Fatimiyah ni jadi satu kerajaan yang besar macam Empire Melaka, itu tidak berlaku. Cuma faktanya adalah mereka datang dan mereka duduk dalam satu tempat, kampung mana-mana di belah pasai apa semua tu, membentuklah pemerintahan sekejap, satu kampung ke satu kawasan, dan adalah tinggal kesan, iaitu dari sudut batu nisan dan seumpamanya, dan adalah amalan-amalan mereka yang sedikit sebanyak memberi kesan. Dan kemudian bila ahli sunnah wal jamaah, aliran Sufi, Syafi'iyah dan Ghazaliyah, ilmu kalam ni datang, maka beralih dan akhirnya Syiah tu totally tak ada dah. Maksudnya dia ada period tertentu saja. Dia bukannya menjadi satu empire macam Samudra Pasai 1000 Hijrah, 1100 Hijrah tu, ataupun Empire Melaka selepas menjadi Islam. Dia tak mendasar ataupun meluah gitu ya. Tapi kesannya tak boleh nafi, memang ada. Dari sudut budaya adalah beberapa ni ahli sejarah kita memang duk kata ada. Cuma untuk nak kata dia luas, dia mendasar luas tu, tak ada. Dia satu masa saja dan kesannya sikit sajalah. Antaranya orang kaitkan itulah Kacik Fatimah lah, Tongkat Ali lah. Kenapa Kacik Fatimah Tongkat Ali? Dan ada sebahagiannya dengan secara ni kata, ni pengaruh Syiah lah ni. Kita kata agak payah lah nak justify benda tu ya. Agak payah nak justify. Tapi tanpa menafikan, pernah pengkaji-pengkaji membuktikan ada pengaruh Syiah dalam konteks alam Melayu ni. Cuma dia bukanlah pengaruh yang semacam pengaruh ahli sunnah wal jamaah yang datang kemudian. Baik, wallahu a'lam. Apa maksud selain daripada keduanya? Apa ni? Apa maksud Ustaz, minta maaf Ustaz. Ya, boleh saya itu poin ke-10. Kitab ini sebagaimana kitab yang ditulis oleh almarhum Syekh yang berjudul Sahih Kisah Al-Nabawi, menghimpunkan sejumlah hadis pilihan yang bersifat kisah-kisah gaib lagi ajaib yang telah berlalu juga yang akan datang dan selain daripada kedua-duanya juga. Dari dalam buku ni. Hadis pilihan yang bersifat kisah-kisah gaib lagi ajaib yang telah berlalu juga yang akan datang dan selain daripada kedua-duanya juga. Maksudnya kisah-kisah yang tidak yang berlalu, kisah hari kiamat, kisah-kisah gaib pasal kejadian yang berkaitan dengan jin apa semua, maksudnya begitulah. Maksudnya dalam langkungan kisah-kisah gaib belaka yang selain daripada melibatkan masa juga. Ada yang melibatkan masa yang telah berlalu, yang akan berlaku, yang telah berlaku, yang akan berlaku. Tapi di sana ada juga hadis yang menceritakan tentang contohnya tentang situasi-situasi, contohnya Rasulullah kejadian orang yang dihukum menderita dalam kubur tu. Rasulullah lalu 2 kubur, Rasulullah kata orang dalam kubur ni kena azab. Seorang ni seorang ni tak berapa jaga namam, menjadi pengadu domba kan. Seorang lagi tak jaga dia punya hygiene dia kencing basuh kaki. Maksudnya selain daripada yang lepas itu, yang itu pun termasuk hadis-hadis ghaib juga. Adalah beberapa hadis yang begitu. Wallahu a'lam. Okey ya puan? Okay, so maksudnya yang telah berlalu juga yang akan datang. Yang akan datang tu lebih fokus pada untuk hari akhirat ya. Sebahagian besar ya, betul. Dan sebahagiannya adalah yang berlaku selepas Rasulullah wafat. Contohnya tentang kejatuhan
Farsi, Rom, dah ada isyarat-isyaratnya daripada Rasulullah. Tapi tak secara jelas. Dan selain daripada kedua-duanya tu lebih fokus kepada bukan yang berkaitan dengan masa. Betul. Okey. Jelas Ustaz. Nanti kita akan jumpa. Nanti kita akan jumpa dalam hadis-hadis dia. InsyaAllah. Terima kasih Puan atas soalan yang cukup kritis. Seterusnya, Noi Vicky. Kenapa ada nama Cina? Ustaz, empower woman memang ada sejak zaman Nabi, tapi adakah ini sebagai fahaman feminism? Dan apa yang membezakan feminism, ideologi, cerita Malaysia, empower woman dan sebagainya? Baik. Feminism adalah, setiap ism-ism ni ada sejarah latar belakang dia yang tersendiri. Saya satu masa, saya follow dengan begitu rapat dan baca dengan mewah karya-karya tulisan ataupun wacana-wacana yang dibawa oleh School of Thought Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Lebih kurang 5, 6, 7 tahun dulu saya memang sangat aktif bersama, follow mereka lah. Tidak sampai jadi sebahagian, tapi follow wacana-wacana yang pada saya berkaitan dengan pemikiran lah. Nak menjawab idealism barat, Islam and secularism dan seumpamanya itu. Dan akhirnya membawa saya membaca dengan begitu banyak karya-karya anak murid School of Thought Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas yang berasal daripada Indonesia. Cukup kritis, cukup luas, cukup mewah, cukup hebat. Mereka berbincang tentang macam mana nak rudud ataupun nak rad balik pemikiran-pemikiran ism yang datang daripada barat, sama ada daripada falsafah klasik, falsafah moden dan postmodernism. Semua ada. Luar biasa. Sampai hari ini mereka masih duduk berwacana dengan begitu sekali sampai kita pun terlalu nak follow lah. Dahsyat Dan mereka bincang tentang feminism, nak dapat tidak, setiap ism ada sejarah latar belakang pengalaman bagaimana ia muncul. So, kita tak boleh dengan sewenang-wenangnya kata setiap jenis empowerment. Sebab feminism dia ada akar, idea dan orang yang memulakan idea tersebut. Dia tak jadi dengan sendiri. Dia ada sejarah. Dia ada sabak urut dia. Bagaimana ia muncul. Dan matlamat sebenar dia adalah apa. Dan kenapa dia muncul. Dan sebahagian mereka ini, ism-ism yang muncul ini adalah hasil daripada pengalaman buruk mereka dengan agama Kristian. Sebab Barat, Eropah Barat ni, agama yang mendominasi ataupun agama mereka adalah Kristian. So pengalaman buruk mereka dengan Kristian di Barat telah memunculkan reaction yang akhirnya memunculkan berbagai ism-ism yang kemudiannya muncul. So nak kata empowerment yang Rasulullah bawa terhadap wanita ini sama dengan feminism, totally wrong. Tidak sama sekali. Apa yang Rasulullah buat dalam Quran adalah panduan daripada wahyu, dan Islam satu agama yang dari awal meletakkan wanita pada tempat yang cukup istimewa. Kaedah Islam adalah al-adl al-qist, dia sama ya, al-adl al-qist dengan al-wasat. Yakni put a thing at a proper place, meletakkan satu perkara pada tempatnya. Wanita mulia apabila dia berada pada tempat yang sepatutnya, yang telah dari asal ia diciptakan begitu. Cuma kemudian setiap tradisi, perbezaan tradisi masyarakat budaya telah korakkan hal tersebut. Contohnya wanita pada hari ini dianggap bekerja itu bukan, orang Melayu anggap wanita tak wajar bekerja, duduk di dapur saja dululah. Sebenarnya zaman Rasulullah berapa ramai isteri Rasulullah yang bekerja. Sama ada bekerja dari rumah ataupun dari luar. Khadijah sendiri, businessman awal, walaupun dia dapat harta hasil daripada kematian suami dia, tapi kemudian dia menjadi seorang dan melantik Rasulullah menjadi CEO dia punya syarikat dan seumpamanya. Isteri Rasulullah yang lain, Hafsah apa semua. Dan ramai lagi isteri-isteri yang lain, dia buat bisnes, buat kerja apa semua. Dan sebahagian daripada sahabiyah telah menjadi nurse, perawat-perawat, pembantu di medan perang, walaupun mereka tidak berada di barisan hadapan. Dan pelbagai lagi peranan yang dimainkan oleh wanita, dan Islam datang meletakkan wanita pada tempat yang sepatutnya. Wanita duduk pada tempat sepatutnya. Dan lelaki pun perlu main peranan yang sepatutnya. Yang jadi sekarang,
lelaki tidak memainkan peranan yang sepatutnya lelaki mainkan dan wanita tidak memainkan peranan sebagaimana yang wanita patut mainkan. Maka itulah kita jadi tak seimbang ya. Kita menjadi tidak seimbang. Ini satu wacana yang lain lah. Tapi untuk menisbahkan ideologi feminisme kepada bagaimana Islam memuliakan wanita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu tidak boleh dan tidak tepat dan tidak betul sama sekali. Dua benda yang berbeza ya. Baik. Okay, percaya-percaya ada kitab sirah ditekan musuh Islam Abdul Jahabul Haq seperti musuh Islam dari Islam. Adakah kitab sirah yang ditekan musuh Islam seperti Abdul Jahabul Haq? Wallahu alam. Tapi sebahagian daripada musuh-musuh ini disebut dalam Quran. Sahabat saya, Dr. Muhammad apa dia? Dr. apa nama? Dia tulis tentang musuh-musuh utama Rasulullah di Mekah, di Madinah. Di Mekah. Ada dia tu dah. Okey, saya dengar dulu Ustaz kata tengok tapak tangan ada nombor 81, ada 18 dikali. Maksudnya 1458 peristiwa besar. Boleh komen Ustaz? Saya itu memang tak boleh percaya ya, memang tak boleh. There's no such thing like that. Dalam Islam kita tidak diajarkan ramalan-ramalan berdasarkan nombor dan seumpamanya. Semua perkara terjadi sudah berada dalam ilmu Allah dan Allah dah tulis di Lauhil Mahfuz setiap perkara, tapi perkara tersebut akan berlaku berdasarkan daya usaha dan keputusan yang kita buat. Allah dah tahu rizaknya. Allah dah tulis rizaknya. Tapi kita tak tahu rizak tersebut. Maka ia masih bergantung kepada kita punya kasab lah, kita punya pilihan. Sama ada nak buat itu dan ini dan seumpamanya. Dan dosa pahala kita berdasarkan pilihan kita. Kita tak akan diberikan dosa jika perbuatan itu dibuat tanpa pilihan kita. Maksud kita terpaksa, darurat, dibunuh, itu tak boleh. Seumpamanya. Abang ramai buku sejarah umat Islam dari Hamka. Cukup baik, bacaan asas yang baik, tapi bukan yang paling sempurna dan yang paling mantap. Tetap ada beberapa perkara yang Hamka terlepas pandang, khususnya berkaitan Uthman bin Affan. Hamka juga ada menyebutkan perkara-perkara yang tidak wajar tentang Sayyidina Uthman ya. Dan perkara ini saya sebagai pemuja ya, pekagum Hamka dalam segenap segi, saya kritik dalam tulisan saya tentang hal tersebut ya. Hamka secara jelas menyebutkan bahawa Sayyidina Uthman juga terpengaruh untuk menggunakan ataupun membenarkan sepupu dia ataupun isteri dia untuk guna duit Baitul Mal buat rumah sewa dan untuk kepentingan diri sendiri dan seumpamanya. Jadi pada saya ia satu nukilan sirah yang perlu dimurnikan lah. Tanpa kita menafikan kemungkinan untuk berlaku tindakan yang menyalahi ataupun salah dari sudut moral itu ada, sebab para sahabat tidaklah maksum ya. Ataupun bukan mereka buat tapi orang bawahan buat tanpa mereka sedar, itu boleh berlaku. Tapi bila ditulis dengan diulas seolah-olah Uthman sengaja membenarkan, sengaja untuk buat dosa besar, langgar begitu, itu kita kata tak mungkin. Dan tidak ada rekod yang menyebutkan Uthman telah insaf ataupun bertaubat dan seumpama daripada perkara itu. Maka pada saya itu tidak tepatlah, sebab Uthman ni Zul Nurul Ain, pemilik dua cahaya mata Rasulullah. Ruqayyah dengan Ummu Kalthum ya, isteri anak Rasulullah menjadi isteri Uthman bin Affan. Manusia yang paling malu, hatta lebih malu, hatta malaikat pun malu kepada dia, kata Rasulullah SAW. Jadi perkara-perkara ni lah yang perlu kita teliti dan murnikan dalam fikrah kita berinteraksi dengan sirah Rasulullah dan sirah para sahabat baginda ya. Terima kasih Ahmad Idris, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Itu memang karya yang Dr. Zaimi kaji untuk PhD beliau. Bukan Ibn Hisham. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Zadul Ma'ad ni kitab sirah yang susunannya berdasarkan pensyariatan ibadah. Jadi dia kitab sirah, tapi susunan dia berdasarkan pensyariatan ibadah. Ini luar biasa. Dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah tulis kitab ni dalam satu musafir di atas unta, yakni berdasarkan memori beliau rahimahullah ta'ala. Luar biasa tuan-tuan. Imam Ibn Qayyim luar biasa. Yang mengkaji dia baca habis licin satu kitab berapa jilid tu pun luar biasa juga. Dr. Zaimi Ramli hafizahullah ta'ala. Baik, sumber Safir Rahmat Al-Mubarak Furi. Baik, terima kasih. Saya akan cek baliklah tentang kekeliruan nama tu. Cuma berdasarkan hadis disebutkan Umayyah bin Khalaf ya.
bukannya Ubay bin Khalaf. Nanti kita akan cek sama-sama insya-Allah. Dah sampai. Masih bukan Dr. Mazhar tulis fitnah terhadap Uthman, fitnah terhadap sahabat. Ya, ini daripada thesis master beliau yang saya kemudian bawa untuk terbit dengan PTS, tapi sayangnya covernya berbentuk kartun dan bila letak tepi novel Pak Latif, nampak macam genre yang sama, novel sejarah Islam dengan kajian ilmiah, kajian thesis master mufti yang menekankan tentang kepentingan ilmu riwayah dan dirayah. Itu kita kata bahayalah. Dan saya harapkan buku tu terbit semula lah, ada bentuk sangat penting dan dibaca dan diajarlah dalam mana-mana ruang dan seumpamanya. Baik, alhamdulillah. Semua soalan sudah saya respon dan saya baca. Minta maaf kurang sebanyak, dan jika ada perkara-perkara yang mengelirukan, ialah biasa bercakap laju apa semua ni, bolehlah WhatsApp saya ke WhatsApp pengerusi untuk tegur dan juga nyatakan tentang hal-hal tersebut. Ni nanti ada rakaman, boleh dengar balik dan boleh notekan pada saya apa yang perlu kita Okey, Tuan Jaafar ada soalan. Ya, Tuan Jaafar. Sebagai penutup. Mana Tuan Jaafar ni? Angkat tangan. Ke terangkat tangan? Niksom, Puan Niksom ada nak tanya lagi? Okay. Ustaz, just untuk catatan, since our class will be next month again, untuk catatan, kita masih di muka surat 17, para yang terakhir ya, for the next class. Baik, Puan catat sebab saya kadang-kadang guna buku ni PDF-nya untuk 2-3 kelas. So kadang-kadang terlepas pandang lah ya. Terima kasih. Para terakhir, muka surat 17. Okey, terima kasih. Baik. Jazakumullah khairan katsira. Jika ada apa-apa saya mohon diri. Terima kasih banyak atas peluang dan ruang yang diberikan untuk mendengar perbincangan ataupun perkongsian daripada saya. InsyaAllah semoga bermanfaat dan mohon juga tambahlah maklumat daripada sumber-sumber yang lain insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi